juga mental anda. Jadi kita bawakan ke studio untuk bicara mengenai COVID-19 dan kesihatan mental bersama dengan Encik Muhammad Saifuddin bin Zainuddin, Pegawai Psikologi Kaunseling Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hari ini kesihatan mentalnya? InsyaAllah okey. Saya harap Edwin dengan Syafiqah pun okey sama ya. Okey. Alhamdulillah. Nampak ceria. Nampak ceria. Alhamdulillah. Kalau kami ada masalah, kami akan hubungi. InsyaAllah ya boleh. Pakar psikologi kan. Atau kaunseling. Baiklah. Kalau kita sebut keletihan emosi ini, memang di awal PKP pun kita ada bawa topik juga berkenaan dengan mereka yang mengalami tekanan disebabkan pelaksanaan PKP ataupun ialah di sebalik pandemik COVID-19 dengan adanya COVID ataupun norma baru perlu diamalkan, ini itu banyak prosedur yang patut dipatuhi. Tapi kalau kita sebut konteks keletihan emosi ini yang bagaimana pula kalau kita dah sebut setelah beberapa bulan pelaksanaan PKP ini? Okey, terima kasih Edwin. Okey, sebelum saya masuk kepada isu keletihan emosi, ingin saya bagi tahu sedikit tentang kesihatan mental lah. Edwin dan Syafiqah pun bagi tahu slot kita berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi apa yang boleh kita ringkaskan apakah maksud kesihatan mental itu sendiri ialah kemampuan seseorang itu berinteraksi dengan persekitaran dengan menggunakan cara berfikiran, cara interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Jadi orang yang mempunyai kesihatan mental yang baik ni, dia mampu menerima diri dia, mampu menerima orang lain dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Okey, berbalik kepada keletihan emosi tambah-tambah pandemik COVID ni kan. Okey, so apa yang saya nak tekankan di sini, kita kena tahu maksud sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan keletihan emosi sebenarnya. Macam Syafiqah dan Edwin dah jadi pengacara dah lama kan. Seronok ke, tak bosan ke jadi pengacara, asyik bertanya soalan daripada orang, sekali-sekala nak juga jadi panel kan. Dia bosan kalau kita anggap benda ni sebagai kerja, tapi kalau kita anggap benda ni sebagai satu kita punya minat dan juga semangat, dia takkan penat. Okey. Jawapan selamat. Seterusnya. Okey, apa yang saya nak tekankan di sinilah keletihan emosi sebenarnya merupakan hasil daripada stres yang kita alami dan kita tidak organize stres itu dengan cara yang betul. Maksudnya di sini kita tahu yang kita stres, tapi kita tak tahu macam mana kita nak rujuk diri kita ataupun macam mana kita nak manage stres yang kita hadapi. Hal ini akan menyebabkan kita mengalami keletihan emosi. Sebab kenapa saya kata begitu Edwin, Syafiqah, kadang-kadang perasaan letih serta hilang tenaga ni akan menyebabkan kita jadi stuck. Kita tak tahu nak buat apa. Ditambah dengan pandemik pada waktu sekarang ni, kita pun tidak boleh menjangkakan bahawa yang kita pun tak tahu kan, pandemik ni tiba-tiba datang kan. Sebelum ini kita tidak pernah menghadapi pandemik yang berpanjangan begini. Jadi kita tengok daripada fasa PKP yang pertama bermula pada Mac hari itu sehinggalah masuk ke keadaan sedikit reda dan seterusnya gelombang ketiga September 2020. Jadi benda tu sedikit sebanyak menyebabkan tekanan dan juga emosi kita menjadi penat. Betul. Bila kita bercakap mengenai kesihatan mental, dianya berbeza dengan penyakit mental. Mungkin ada yang tidak tahu, ada ingat kesihatan mental tu gila. Tidak, itu adalah penyakit mental. Sama juga dengan masalah emosi ini. Mungkin ada yang tidak tahu, saya mengalami masalah emosi ini sebenarnya. Dia rasa diri dia okey. Tapi orang sekeliling sebenarnya kata, awak tak okey sebenarnya. Jadi untuk diri sendiri, macam mana sebenarnya kita nak menyedari bahawa kita sebenarnya mengalami keletihan emosi? Betul. Saya bersetuju dengan soalan tersebut kan. Sebab kadang-kadang kalau kita bercakap sahaja mengenai keletihan emosi dan kita tak tahu simptom-simptom ataupun tanda-tanda seseorang mengalami keletihan emosi, maka kita pun tak tahu sebenarnya kita ni berada di dalam keadaan yang macam mana kan. Jadi sebenarnya bila kita bercakap mengenai tanda-tanda ataupun simptom seseorang itu berada dalam keadaan keletihan emosi, saya boleh bahagikan kepada 3 bahagian lah. Okey, pertama kita tengok dari aspek gejala fizikal. Okey, kepenatan yang melampau. So kita rasa exhausted, kita rasa tak tahu apa yang menyebabkan kita penat. Emosi kita menjadi letih. Edwin, Syafiqah, apabila kita penat dari segi emosi, sebenarnya ia lebih teruk daripada kepenatan fizikal. Sebab ia melibatkan mental kita kan. Jadi benda ni menyebabkan kita mengalami tekanan. Okey, jadi salah satu faktor, salah satu gejala fizikal yang menunjukkan kita sedang mengalami keletihan emosi ialah keletihan sepanjang masa. Kita penat je sepanjang masa. Ya, betul, secara fizikal. Kita tak tahu sebab apa.
kadang-kadang kita tak berminat nak buat apa sahaja. Orang kata duduk diam pun rasa penat, nak baring pun macam kita tak tahu, kita tak ada, orang kata kalau bahasa mudahnya kita tidak ada nafsu untuk melakukan sesuatu perkara tu. Dan selain itu juga kalau kita tengok kan keadaan diri kita ni mudah jatuh sakit. Kalau kita tengok simptom-simptom stres lah pada seseorang itu, dia akan mula macam sakit pada badan dia, sakit belakang, pening kepala, ada sistem penhadaman terganggu dan sebagainya. Jadi itu merupakan tanda-tanda bahawa seseorang itu sedang mengalami keletihan emosi dari aspek fizikal. Dan kenapa boleh dikaitkan dengan dengan keletihan emosi dengan sakit penyakit yang menyebabkan secara fizikal pula? Kaitannya bagaimana kita nak? Okey, sebab apabila badan kita ni sebenarnya berinteraksi apabila kita mengalami tekanan emosi, keinginan kita untuk melakukan sesuatu itu tidak ada. Jadi badan kita, contohnya bila kita stres, kita akan perasan bahawa kita akan sakit kepala, sebab dalam diri kita ni stres ni berkaitan dengan keadaan kesihatan kita juga. Contohnya kalau kita memang jenis yang cepat stres, mungkin akan mengakibatkan tekanan darah tinggi, serangan jantung dan sebagainya. Sebab itulah kita perlu mengawal dan menjaga kesihatan diri kita apabila kita berada tambah-tambah dalam keadaan yang tertekan atau stres. Dan tambahan Syafiqah dan Edwin, kadang-kadang orang, bukan kadang-kadang lah, kebiasaannya apabila seseorang itu mengalami keletihan dari segi emosi, ia juga menyukarkan untuk kita tidur, masalah tidur. Sebab fikiran kita aktif, selalu berfikir apa sebenarnya apa yang kita nak buat, apa sebenarnya isu yang sedang kita alami. Kita tak boleh nak describe emosi kita. Jadi faktor itu menyebabkan kita tak boleh tidur. Jadi kita boleh kenal pasti based on the tanda tadi yang menunjukkan kita sebenarnya sedang mengalami keletihan emosi. Jadi bila kita pejam mata je, memang otak kita bergerak. Maksudnya walaupun kita letih dari segi emosi, tapi fikiran masih lagi berjalan. Macam kenapa tak berhenti fikirkan sesuatu. Ini menyebabkan bukan letih itu maksudnya hanya berdiam saja, tapi di dalam secara emosinya, mentalnya bergerak sentiasa. Betul. Sebab kita nampak macam kita mungkin dari segi luaran kita okey, tapi sebenarnya dalaman tu penting. Kan kita nampak orang ni okey, Syafiqah okey, Edwin okey, senyum saja, tapi kita tak tahu apa yang berada sebenarnya dalam jiwa masing-masing tu kan. Mungkin alamak, aku dah lama tak balik Sabah katanya, kan, betul tak? Jadi isu tu mengganggu kita. Orang mungkin nampak tak ada apa, isu tu simple, tak ada apa, tapi sebenarnya bagi kita isu itu sangat memberi orang kata tekanan kepada kita. Mungkin rindu dengan keluarga yang dah lama tak balik. Jadi atas faktor itulah kadang-kadang kita jadi penat. Betul. Bila kita cakap tadi orang luar mungkin tak nampak. Mungkin yang nampaknya kalau dari segi saintifiknya doktor, kalau dari segi emosi ni mungkin pakar kaunselor lah. Tapi stigma masyarakat bila kita berjumpa dengan pakar psikologi, kaunselor ni, orang akan cakap ni dia ada masalah mental. Betul. Bagaimana? Itu saya tak boleh nafikan walaupun kita berada di zaman yang sudah revolusi orang katakan pada tahun 2020, tetapi masih ada lagi stigma masyarakat yang menyatakan bahawa jika berjumpa kaunselor maka orang itu sebenarnya ada masalah. Betul tak? Pada Edwin sendiri macam mana? Bila kata Edwin, saya tengok awak macam ni, saya rasa awak perlu berjumpa dengan kaunselor. So apa yang Edwin rasa tentang bila orang minta Edwin pergi jumpa kaunselor? Kalau kaunselor itu memang kita biasalah kalau kita berkongsi masalah, tapi kalau dia kata awak kena berjumpa dengan pakar sakit mental, itu lagi macam maksudnya dia punya statement tu lagi menyebabkan kita rasa aku ni tak betul ke? Saya ni dah macam mana, tak normal ke? Kan? Jadi apa yang saya tak boleh nafikan, tapi sebenarnya apa yang saya ingin tekankan di sini, seseorang itu boleh berjumpa kaunselor bukan atas sebab seseorang itu bermasalah, tetapi untuk memperkembangkan potensi diri. Kadang-kadang kita tak tahu, kita tak tahu apa sebenarnya yang boleh kita tonjolkan dalam diri kita. Jadi kalau dengan mendapatkan perkhidmatan kaunseling ataupun kaunselor, kita berjumpa kaunselor yang bertauliah, maka kaunselor akan membantu membimbing seseorang itu untuk mencapai potensi diri dia. Jadi kita kena buang stigma lah. Saya menyuruh kepada orang ramai untuk membuang stigma lah bahawa orang yang berjumpa kaunselor ini adalah orang yang mempunyai masalah sahaja. Itu satu statement yang
yang tidak tepat lah. Jadi ada dua benda ataupun dua perkara stigma yang perlu kita buang. Pertama, penyakit mental tidak sama dengan kesihatan mental. Betul. Dan yang kedua, kalau kita berjumpa dengan kaunselor bukan bermaksud kita ada masalah jiwa ataupun orang cik gila ke Ya, apa betul. ke, bukan. Jadi tambahannya Cik Syafiqah, apa yang saya nak tekankan di sini, kesihatan mental dengan penyakit mental adalah sesuatu perkara yang berbeza. Ya. Penyakit mental adalah gangguan fungsi otak yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu berfungsi dalam kehidupan seharian. Tetapi jika kesihatan mental, walaupun seseorang itu mempunyai isu kesihatan mental, tetapi mereka masih lagi boleh meneruskan kehidupan seharian, cuma mereka memerlukan bimbingan ataupun bantuan dari segi psikologi dan sebagainya. Okey. Kalau kita sebut keletihan emosi, stres, tekanan, depression dan sebagainya di sepanjang berlakunya pandemik COVID-19, memang realitinya berlaku di negara kita. Bahkan di baru-baru ini juga berita kita dengar seorang lelaki yang ialah disebabkan hilang pekerjaan, beliau mengalami stres dan juga terlibat dalam kemalangan, mungkin disebabkan tekanan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi oleh mereka yang ialah mengalami hilang pekerjaan ataupun punca pencarian juga tidak menentu dan sebagainya, menjurus kepada keletihan stres dan seterusnya, boleh menyebabkan seorang itu merasa ingin bunuh diri, ingin tidak ada harapan, putus harapan dan sebagainya. Betul. Okey, kalau kita tengok, saya buat analogi lah, Syafiqah Edwin. Okey, pada awal PKP dahulu, bermula pada Mac 2020, okey, pada ketika itu mungkin masyarakat kita belum sedar ataupun belum dapat menerima keadaan di mana kita perlu memenuhi norma baru. Okey, jadi pada waktu itu orang yang bekerja dari pejabat perlu bekerja dari rumah, kan? Okey, ada yang diberhentikan kerja, ada yang kerja dibayar separuh gaji, ada yang tidak dibayar gaji. Jadi faktor itu telah mengubah seka kehidupan mereka. Okey, apabila pengubah suaian seka kehidupan ini, maka mereka akan terganggu, especially dari aspek financial. Sebab itulah jika mereka ini tidak dibantu, macam Edwin kata tadi, kemungkinan seseorang itu boleh mengambil tindakan di luar jangkaan. Seperti mereka merasakan bahawa bunuh diri ini adalah jalan yang terbaik dalam mengatasi masalah. Jadi perkara ini perlu kita tekankan bagi membantu golongan yang sebegini dengan memberitahu kepada mereka begini bahawa Kementerian Kesihatan ada menyediakan perkhidmatan psikologi, kaunseling dan juga psikiatrik bagi membantu golongan yang sebegini. Bila menyebut mengenai adanya perkhidmatan psikologi dan juga psikiatrik itu, bagaimana sebenarnya prosedurnya apabila kita berjumpa dengan, kita membayangkan kalau kita tengok dekat dalam filem ataupun drama, okey, doktor tu ataupun pakar kaunselor suruh lukis. Daripada lukisan tu dia akan mentelaah dan dia akan mengkaji bagaimana personaliti seorang tu. Bagaimana sebenarnya? Okey, itu menarik. Kadang-kadang orang salah faham sebenarnya. Itu mungkin merupakan satu kaedah alternatif. Tetapi sebenarnya kaedah itu mungkin boleh diguna pakai. Tetapi kita tidak boleh kata kaedah itu 100% tepatlah. Okey, mungkin satu kaedah bagi meneroka isu yang dihadapi oleh seseorang itu. Bayangkan Syafiqah Edwin, bila kita jumpa seorang klien ataupun pesakit yang dirujuk, katakan. Okey, klien itu memang tidak memberi kerjasama langsung kepada kita. Tak nak bercakap, pandang muka kita pun tak nak. Jadi, kaunselor tu dia perlu kreatif untuk mengenal pasti kaedah-kaedah bagi meneroka isu yang dialami oleh klien itu. Jadi macam Syafiqah kata tadilah, okey, prosedur untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Kalau saya di unit psikologi kaunseling Hospital Kuala Lumpur, Syafiqah, perlu mendapatkan rujukan daripada klinik kerajaan di mana mereka hanya perlu pergi berjumpa doktor sahaja, pergi berjumpa doktor dekat klinik kerajaan dan bagi tahu kat doktor bahawa boleh tak rujuk saya kepada kaunselor. Okey, dan doktor akan isi satu borang rujukan dan seterusnya bawa borang itu kepada unit psikologi kaunseling dan kita akan buat temu janjilah. Encik Safadin pernah berhadapan dengan klien yang tidak memberi kerjasama, diam, senyap saja semasa sesi kaunseling? Benar. Sebagai seorang kaunselor, saya rasa itu ada satu pengalaman yang mencabarlah bagi saya. Nak mulakan perbincangan ataupun nak memastikan dia pun beri kerjasama, dia beri penjelasan? Okey, bagi saya, bila kita mendapat pesakit ataupun klien yang sebegini, kita jangan push dia, bagi dia masa.
Okey, bagi dia masa dan jangan kita terus awak ni dirujuk sebab awak ada sakit ni. Of course lah dia tak suka sebab dia terus diletakkan nilai kan. Label. Jadi terus diberi label kan. Jadi kita bagi dia masa, tanya, kita just sembang biasa dahulu, jangan fokus kepada isu yang dia sebab dia dirujuk itu terlebih dahulu. Sebab once kita dah bina rapport dengan klien ataupun pesakit tersebut, insya-Allah ia akan memudahkan proses kaunseling itu dibuatlah. Sebab kalau tak ada rapport, macam mana kita nak buat kaunseling kan? Macam kaunselor cakap dia diam. Dia diam, kaunselor cakap. Lepas tu tak dapat apa-apa, no point lah maksudnya di situ. Baik. Kalaulah macam kita cakapkan tadi, stigma masyarakat tidak mahu berjumpa dengan kaunselor, bagaimana sebenarnya untuk kita nak self-diagnose ni macam di rumah sahaja? Sekarang ni pun PKPB tidak boleh ke mana-mana. Kalau di rumah bagaimana? Okey, maksudnya self-diagnose, tiba-tiba aku ni sebenarnya tengah stres ni sebenarnya kan. Tiba-tiba aku ni sekarang kan kita dapat sumber maklumat banyak kan. Betul. Melalui internet, melalui pembacaan, melalui kawan-kawan yang WhatsApp kita forward sahaja WhatsApp, tak tahu betul ke tidak kan. Jadi kita pun diagnose sendiri. So sebenarnya Syafiqah, Edwin, kita boleh untuk orang kata self check lah diri kita tentang macam contoh simptom-simptom yang ada pada diri kita. Jika sama dan kita merasakan yang kita perlukan bantuan, maka kita perlu rujuk kepada pihak yang lebih pakar supaya dapat membantu kita. Sebab adalah tidak digalakkan sama sekali tiba-tiba kita dah self check diri kita diagnose, tiba-tiba kita tengok orang sebelah, aku baca tadi kau ada simptom macam ni, rupanya kau ada isu kesihatan mental. Jadi benda tu telah menyebabkan orang itu secara tidak langsung depres ataupun stres disebabkan labeling itu tadi. Jadi kita kena berhati-hati sebenarnya. Stigma tu pun perlu diketepikan ya. Ya, betul. Siapa-siapa yang menerima betul. Baik, terima kasih Saifuddin. Itulah tadi dia kata tak lama kita punya slot ni. Cari kata cepat lama kan. Tapi itu antara yang kita dapat bawakan jugalah berkenaan dengan bagaimana untuk kita ialah mengawal dan juga memastikan kelitian emosi ini tidak berpanjangan ya. Khususnya setelah berdepan dengan pandemik COVID-19. Terima kasih Encik Saifuddin Zainuddin bersama kita untuk dikongsikan bersama dengan penonton Selamat Pagi.